Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Persatuan Patriot Kebangsaan, iaitu YouTube Suara #Bangsa Senegara. Saya Deputy Commissioner Polis Bersara Zulkifli bin Mohamed, juga merangkap timbalan Presiden PPK, Persatuan Patriot Kebangsaan, ingin membawa saudara-saudari sekalian berkaitan dengan beberapa perkara. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, bahawa negara kita Malaysia akan menghadapi PRU15 dalam beberapa bulan lagi, dan ia sedang hangat diperkatakan. Justru perbincangan kali ini yang akan saya bawa ialah berkaitan dengan untuk PPK menyarankan semua pengundi keluar mengundi, terutama pengundi baru yang berumur 18 tahun yang layak mengundi. Beliau juga, pengundi baru ini semasa 2018 mereka berumur 13 tahun, dan pada PRU 15 ini mereka telah layak mengundi, dan mereka inilah yang akan mengukir sejarah yang mana pertama kalinya pengundi 18 layak mengundi pada PRU 15 ini. Untuk itu saya bawa tuan-tuan dan perempuan bersama-sama kita pada perbincangan kali ini, iaitu Dr. Zokri Idris. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Policy and Economic Affairs Center of Malaysia Foundation, atau pendeknya PEACE. Beliau berkelulusan PhD dalam hubungan antarabangsa dari Korea University Graduate School of International Studies. Dan beliau juga, Dr. Zokri, adalah seorang naib Presiden Patriot bertanggungjawab berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Selamat datang, Dr. Zokri. Jadi, terima kasih. Tanpa melengah masa, saya mengharapkan Dr. Zokri seorang pemuda yang bertenaga, vibrant, untuk menggalakkan pengundi-pengundi, terutama pengundi-pengundi muda ini, keluar mengundi. Dan di samping keluar mengundi juga, mengundi dengan bijak. Minta doktor kupaskan apakah hasrat kami ini dapat disuarakan lebih jelas oleh doktor. Silakan, Dok. Terima kasih Datuk Zulkifli dan juga Suara #Sebangsa Senegara kerana mengundang saya. Datuk, pertamanya kita kena faham hak mengundi ini tidak diberikan secara automatik pada orang muda. Untuk rakan-rakan di luar sana, kita kena tahu bahawa asalnya untuk mengundi di Malaysia ini kita harus berumur 21 tahun dan ke atas. Ia memerlukan pindaan perlembagaan persekutuan untuk membolehkan kita yang berumur 18 tahun dan ke atas ini untuk mengundi. So the first things first, this is not a given right. Ia bukan sesuatu yang datang secara percuma ataupun datang daripada langit turun kepada kita secara percuma. Ini adalah perjuangan dan juga kerjasama daripada banyak parti-parti politik, ahli politik dan juga NGO yang ingin memastikan bahawa suara anak muda ini dinegari. Dan saya nak juga tengok pada sejarah-sejarah di dunia, bagaimana undi ini bukan datangnya secara automatik. Pada abad yang ke-19, bagaimana perempuan tidak dibenarkan mengundi walaupun di United Kingdom, negara yang kita katakan negara barat yang mendukung falsafah Western liberal democracy, tetapi hak mengundi untuk orang perempuan tidak diberikan pada abad ke-19. Perempuan ini dikategorikan sebagai kelas kedua dalam rakyat, dalam kategori rakyat. Tetapi apabila wujudnya di suffrage movement, gerakan-gerakan untuk memperkasakan wanita, suara wanita dalam politik, barulah kita lihat mereka dibenarkan mengundi. Dan pada hari ini kita lihat bagaimana lelaki dan wanita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemimpin-pemimpin lelaki yang lain. Jadi di sini kita harus faham bahawa orang muda juga mempunyai tempat dalam kepimpinan negara. Suara mereka juga adalah penting untuk membangunkan negara, menjadi satu nadi pembangunan negara. Dan kita tidak boleh, orang muda tidak boleh lagi dikesampingkan, dan kita tidak juga harus isolatekan diri kita, ya rakan-rakan. Kita tidak boleh katakan politik lah, aku nak kerja, aku nak cari makan dan sebagainya. Kita kena faham bahawa
perjalanan sosio-ekonomi dan juga politik dalam negara kita ada terkaitnya dengan diri kita. Bagaimana bagusnya organisasi kerajaan, bagus juga pada ekonomi negara, bagus juga pada diri kita. Jadi inilah satu kefahaman yang harus kita faham bersama bahawa this is not a given right. Hak mengundi ini tidak datang secara percuma, ia datang dengan kerjasama oleh banyak pihak dan sebagainya. Tetapi apa yang orang muda perlu lakukan, saya kena tekankan juga di sini, orang selalu memandang sinis kepada kita. Apalah orang muda tahu, makan garam pun banyak mana. Kita yang dah lebih tua ni, kita dah makan garam lebih banyak daripada orang muda. Nasihat saya, jangan kita cepat melatah tentang pandangan-pandangan sinis sebegini, pandangan-pandangan negatif sebegini, tetapi inilah sebenarnya cabaran untuk kita mengambilnya sebagai satu tanggungjawab untuk kita anak-anak muda ini kembali memikirkan apa sebenarnya aspirasi pembangunan negara, apa yang kita perlukan sebagai orang muda, apa yang negara perlukan untuk menjadi sebuah negara yang maju, dan apabila kita tahu pendirian kita, mengapa kita harus mengundi, dan seperti mana yang Datuk katakan tadi, kita harus mengundi dengan penuh kebijakan dan penuh rasa tanggungjawab, barulah sistem demokrasi di Malaysia ini berjalan dengan lancar dan kita akan semua mendapat manfaatnya daripada PRU yang ke-15 dan juga yang akan datang, Datuk. Alhamdulillah. Nampak jelas sekali Doktor memberi kupasan berkaitan dengan kepentingan mengundi dan mengundi dengan bijak sekali, ya, Doktor. Jadi pengundian ni adalah salah satu proses demokrasi sesebuah negara berdaulat. Jadi harapan pengundi-pengundi ini untuk melantik kerajaan. Kerajaan yang bagaimana? Adakah kerajaan yang autokratik, birokrasi banyak sangat? Ya, sepatutnya bagaimana? Adakah kerajaan yang dipilih ini kerajaan yang perlu berkhidmat, menjadi pemudah cara kepada rakyat? Tolong kupas, Doktor. Dalam sistem demokrasi, Datuk, setiap orang mempunyai hak untuk bersuara, hak untuk mereka berfikir apa yang mereka impikan dalam PRU yang ke-15 yang akan datang. Dan inilah sebenarnya bagaimana rakan-rakan anak-anak muda di luar sana, pertamanya kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita nak? Sebagai orang muda, sebagai pelajar lepasan SPM kerana kita dah berumur 18 tahun, pelajar yang baru nak masuk universiti, yang masuk matrik dan sebagainya, apa yang kita nak sebagai orang muda? Tipulah kalau kita katakan kita tidak nak apa-apa. Kan, sebab kita ni, orang muda ni saya lihat, kita rajin nak komen sana sini di social media dan sebagainya. Tetapi soalan-soalan sebeginilah yang kita harus tanya pada diri kita. Apakah pandangan kita tentang negara kita? Apakah yang menjadi keperluan negara kita? Dan setiap antara kita mempunyai pandangan kita sendiri yang kita raikan bersama. Dalam sistem demokrasi, Datuk, kita tak boleh katakan apa yang kau fikirkan tak betul, aku je yang betul. Tak, itu bukan demokrasi sebenarnya, ya. Tetapi setelah saya dan rakan-rakan berbincang dan juga kita juga mendapatkan sedikit maklum balas daripada senior-senior di Persatuan Patriot Kebangsaan, kami merumuskan bahawa terdapat 5 kepentingan utama ataupun 5 kriteria yang boleh kita jadikan sebagai kayu ukur untuk mengundi calon pada PRU yang ke-15. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak tertakluk kepada 5 kriteria ini sahaja. Kita bebas untuk memikirkan apa yang kita mahukan sebab undi di tangan kita. Tetapi kami merasakan 5 perkara ini menjadi satu keutamaan negara pada ketika ini, mengambil kira tentang keadaan semasa sosio-politik dan ekonomi negara. Pertamanya, kita harus memilih calon yang mempunyai satu kepakaran dan kefahaman yang luas tentang pembangunan ekonomi. Bagaimana untuk kita membangunkan ekonomi negara, bagaimana untuk kita mensejahterakan pembangunan ekonomi negara supaya ia sampai ke tangan kita. Dan banyak perbincangan-perbincangan yang menyentuh tentang ekonomi bermaruah. Kita bekerja, kita harus mendapat gaji yang setimpal. Kita tidak boleh dibayar lebih rendah daripada kepakaran dan pengalaman kita. Banyak komen-komen
rakan-rakan di luar sana gaji rendah lah, kan? Gaji ciput lah dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya ia berbalik kepada ekonomi bermaruah. Bagaimana untuk kita menggerakkan ekonomi setimpal dengan pengalaman, gerak kerja dan pengetahuan kita. Dan juga bagaimana ekonomi bermaruah ini, rakan-rakan sekalian, ia juga boleh meningkatkan kualiti hidup kita. The quality of the livelihood of Malaysians is actually caused by the economic robustness of our country. Jadi ini sebenarnya berkait rapat antara satu sama lain. Jadi apabila kerajaan bijak dan strategik dalam merencana pembangunan ekonomi negara, pendapatan isi rumah dapat meningkat, kesejahteraan berkeluarga dapat ditingkatkan dan akhirnya kita dapat hidup seselesa yang mungkin di negara kita Malaysia. Itu yang pertama, Datuk. Yang keduanya dari aspek racism ataupun hubungan antara kaum, dan kita hendak melihat bagaimana hubungan antara kaum ini dijernihkan kembali dalam kehidupan bernegara. Kerana Malaysia ini adalah sebuah negara yang bertuah sebenarnya, Datuk. Bukan saja kita ni berdaulat, tapi kita ni bertuah kerana kepelbagaian kaum dan etnik di negara kita ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Saya bagi contoh. Kalau kita nak berurusan dengan Amerika Syarikat dalam pelaburan dan ekonomi, kita boleh gunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi kedua dalam negara kita. Kalau kita nak buat hubungan bisnes dengan India contohnya, kita ada rakan-rakan kita yang boleh berbahasa Tamil, Hindi dan sebagainya. Yang nak pergi ke China, ada juga yang boleh bahasa Cina. Itu saya tak kira lagi yang boleh cakap Korea lah, yang boleh cakap Arab dan sebagainya. Jadi di sinilah sebenarnya uniknya Malaysia ini. Bertuahnya kita kerana kita hidup dalam keadaan pelbagai kaum, pelbagai etnik, dan diversity inilah sebenarnya yang harus kita gerakkan. Jadi kita tidak mahu kerajaan yang akan datang adalah kerajaan yang akan kembali menegangkan hubungan antara kaum, tetapi sebaliknya menyatu padukan rakyat Malaysia kerana kita adalah negara yang kuat dan our strength is on the multiracial citizens. Ketiganya, Datuk, adalah rule of law, kedaulatan undang-undang. Dan saya ingat pada dululah waktu saya di sekolah rendah dan sekolah menengah, banyak ikrar yang kita lafazkan dari aspek 5 rukun negara itu adalah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan undang-undang ataupun the rule of law? Kedaulatan undang-undang ini adalah bagaimana kita melaksanakan undang-undang ini merangkumi dan merentasi setiap lapisan rakyat Malaysia. Tidak ada kes pilih bulu, tidak ada kes dua darjat, tidak ada kes diskriminasi antara kekayaan, antara pangkat, darjat, status seseorang dan sebagainya, tetapi setiap warga negara Malaysia dilindungi sama rata, mendapat perlindungan sama rata di bawah undang-undang negara dan di bawah perlembagaan persekutuan. Jadi kita hendak kembali mendaulatkan undang-undang. Kita nak meletakkan undang-undang negara kita di tempat yang sepatutnya, dan tempat ini tidak boleh dicabar, tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana individu ataupun kuasa-kuasa yang berkepentingan dalam negara kita, Datuk. Dan yang keempatnya adalah corruption. Ya, negara Malaysia boleh menjadi negara maju. Kita boleh menjadi seperti Amerika Syarikat, kita boleh menjadi seperti China, Jepun dan sebagainya kerana kita adalah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai pelbagai kebolehan dan kepakaran. Namun, seperti bukan sahaja di Malaysia lah ya, kita harus faham korupsi ini bukan sahaja masalah di Malaysia, ini adalah satu masalah di mana-mana negara sekalipun. Sekiranya kita boleh menghapuskan amalan rasuah, penyelewengan kuasa, pemanipulasian dan salah guna kuasa dan sebagainya, banyak lagi peluang yang boleh kita rebutkan bersama, banyak lagi kemajuan yang kita boleh capai bersama sekiranya kita tidak mengamalkan amalan yang tidak sihat ini, amalan korupsi. Jadi saya ingin berpesanlah kepada rakan-rakan sekalian, korupsi ini ataupun rasuah ini bukan satu isu yang tidak berkait dengan kita sebenarnya. Ia sangat berkait dengan kita. Walaupun ia mungkin dilakukan oleh orang lain, tetapi implikasinya akhirnya
ia akan kembali kepada kita. Jadi kita harus pertamanya jujur pada diri kita sendiri, jujur dalam pekerjaan kita, jujur dalam tanggungjawab kita. Bayangkan kalau setiap orang antara kita jujur, insya-Allah negara kita ini akan diletakkan di landasan yang betul dan sepenuhnya. Akhirnya, Datuk, adalah aspek pelestarian alam sekitar, ya, ataupun environment. Kita tahu sedikit sebanyak negara kita sentiasa dilanda musibah, bencana dan malapetaka disebabkan oleh climate change ataupun perubahan iklim dan sebagainya. Tak perlulah saya sentuh, dan ini juga bukan sahaja masalah negara. Di UK, United Kingdom, pada ketika ini dilanda heat wave ataupun serangan haba yang begitu ekstrim sehingga ramai yang terkorban. Beberapa hari kebelakangan ini Seoul dilanda banjir yang sangat teruk sehingga ada juga yang terkorban. Dan di Malaysia juga seperti mana yang berlaku pada Disember tahun lepas, negara dilanda musibah di kawasan-kawasan yang tidak jangka. Jadi kita memerlukan kerajaan yang akan mempunyai satu perancangan yang strategik bagaimana pembangunan negara ini dapat diseimbangkan dengan keperluan persekitaran kita dan alam sekitar kita agar kita dapat mengurangkan implikasi climate change ini. Dan akhirnya juga berkaitan juga dengan environment adalah keselamatan makanan ataupun security makanan. Ayam naik harga, minyak masak naik harga, kita tidak ada telur dan sebagainya, ada berkaitan dengan security makanan. Jadi bagaimana untuk kita menyelesaikan hal ini, seharusnya kerajaan yang memerintah pada PRU yang akan datang seharusnya mempunyai satu perancangan yang strategik untuk menjuarai isu ini. Dan yang paling penting, Datuk, bukannya perancangan, kena ada pelaksanaan. Rancang-rancang tapi tak ada laksana pun tak guna juga, kan? Jadi itulah, Datuk, secara ringkasnya kriteria yang menjadi keutamaan negara dalam PRU akan datang: kesejahteraan ekonomi, integrasi dan hubungan antara kaum, kedaulatan undang-undang, penghapusan korupsi dan amalan rasuah, dan juga pelestarian. Begitu melengkap, Doktor telah mengupaskan, iaitu menyentuh 5 isu utama apa yang perlu ditumpukan oleh pengundi-pengundi, iaitu saya ulangi balik, itu maruah dan kehidupan rakyat, ekonomi kelestarian hidup, keharmonian kaum, keluruhan undang-undang rule of law, membasmi korupsi, dan alam sekitar yang kait rapat dengan food security. Terima kasih Doktor telah mengupas dengan begitu lengkap sekali. Untuk itu saya dalam kupasan yang ringkas, bagaimanakah dapat pengundi-pengundi muda ini melafaz atau merealisasi atau memanifestasikan kepada kita bahawa beliau cinta kepada negara, bersemangat patriotik untuk keluar mengundi seperti mana yang Doktor cakap, mengundi menumpukan pada 5 isu utama supaya kita dapat menjadi sebuah negara yang dulu kita sebagai Asian Tiger. So kegemilangan ini dapat dikembalikan. Minta Doktor sebelum mengundurkan diri kupas secara ringkas agar pengundi muda ini keluar mengundi dan mengundi dengan bijak. Kita ulangi balik. Please. Terima kasih, Datuk. Suka saya nak kaitkan dengan bulan kemerdekaan yang sedang kita raikan pada bulan ini, pada Ogos ini, di mana kita selalu membincangkan tentang semangat kemerdekaan, semangat patriotik dan cinta negara kita. Dan kita cintakan negara kita ini tidak sama dengan setiap orang ataupun setiap generasi. Kalau nenek moyang kita dulu bergadai nyawa untuk menentang penjajahan British dan Jepun dan juga banyak kuasa penjajahan yang lain pada ketika itu, mengangkat senjata, menghunus senjata dan sebagainya, golongan ayah dan ibu kita berjuang untuk membangunkan negara dari aspek ekonomi, tetapi patriotiknya kita, anak-anak muda pada ketika ini, kita mungkin tidak boleh melalui pengalaman sebegitu, tetapi tugas dan patriotik kita adalah bagaimana untuk kita menyambung perjuangan nenek moyang kita untuk kembali meletakkan negara di landasan yang sepenuhnya. Inilah sebenarnya tanggungjawab kita. Nenek moyang kita telah membebaskan negara.
ayah dan bonda kita membina negara. Tetapi kita sebagai anak muda ini bagaimana untuk kita membawa negara ke landasan yang sebetulnya, memperbetulkan apa yang tidak betul, mengembalikan apa yang sepatutnya dikembalikan. Inilah sebenarnya tanggungjawab anak muda. Justru untuk menyahut seruan Datuk dan juga soalan Datuk, dan saya suka kaitkan dengan bulan kemerdekaan pada ketika ini, patriotiknya anak muda ini adalah patriotiknya apabila kita mempunyai agenda pembangunan negara, aspirasi pembangunan negara, cakna tentang isu politik, take charge. Bukan sahaja bersembang di kedai kopi ataupun di keyboard dan sebagainya, but we take charge, we involved in the democratic process in our country. And part of the involvement adalah bagaimana untuk kita menzahirkan undi kita di PRU 15 yang akan datang, dan kita mengundi dengan bijak secara objektif, bukannya populariti semata-mata, bukan mengikut trend ataupun arus contemporary semata-mata, tapi kita adalah undi yang berkesedaran, a conscious vote. Dan undi kita itu adalah satu undi yang bermatlamat, ada objektifnya mengapa kita mengundi calon A, B, C ataupun parti C, D, E, kerana tarikh yang saya sebutkan tadi mungkin boleh didasarkan dengan 5 keutamaan mengapa kita perlu mengundi dan apakah yang perlu menjadi kayu ukur dan kriteria untuk kita mengundi pada PRU 15 yang akan datang, Datuk. Terima kasih banyak Dr. Zokri. Begitulah tadi wakil orang muda yang dapat kita tampilkan, dan beliau juga saya ulangi, Dr. Zokri Idris ini adalah CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif Policy and Economic Affairs Center of Malaysia Foundation, iaitu PACE. Dan beliau juga merangkap Vice President Patriot, di mana Patriot kami sentiasa menyuarakan apa sahaja idea-idea untuk pembangunan negara. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan menjemput Dr. Zokri untuk mengupas dan mengulas apa isu-isu semasa bagi kepentingan orang muda. Dan Patriot sentiasa menyokong seperti mana slogan kami, kebenaran, keberanian dan untuk negara, atau dalam bahasa Inggerisnya Truth, Courage and Country. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.